Okey, kita tengok soalan seterusnya. Jika alfa dan beta ialah punca-punca persamaan kuadratik 2x tolak 3x tolak 6 sama dengan 0, bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca alfa per 3 dan beta per 3. Okey, so kita tengok dulu quadratic equation yang diberi adalah 2x square tolak 3x tolak 6 sama dengan 0. Okey, sama dengan 0. So apa first step yang kita perlu tahu ialah punca dia adalah alfa dan beta. Okey, alfa dan beta. Okey, alfa dan beta punca ini untuk menjawab soalan ini, pertama sekali anda perlu tukarkan equation ini kepada bentuk x square minus SOR X SOR ataupun hasil tambah punca HTP. Okey, dalam bahasa Melayu hasil tambah punca, dalam English SOR sum of root. Okey, and then plus POR ataupun dalam bahasa Melayu POR merujuk kepada product of root dan dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai hasil darab punca HDP. Okey, tukarkan ke dalam bentuk ini. Jika kita tengok di sini, kita bandingkan dahulu. Okey, hasil tambah punca bermaksud punca dia adalah alfa dan beta. Bila hasil tambah bermaksud alfa tambah beta. Betul tak? Tambah. Dan hasil darab bermaksud hasil darab punca. Punca-punca ini kita darabkan dia, kita akan dapat nilai di sini ya. So, hasil darab punca adalah alfa darab dengan beta. Okey. And then kita tengok, jika kita perhatikan dua equation ini, kita pertama sekali perhatikan di A dia. Sini adalah A. A dia wajib adalah 1. So, kita kena jadikan dua ini jadi 1. Macam mana kita bahagikan semua ini dengan 2. So, kita akan dapat apa? X square minus 3 per 2 X tolak 6, negatif 6 per 2, kita akan dapat negatif 3 sama dengan 0. Okey, sama dengan 0. Bermaksud di sini SOR, jika anda perhatikan SOR perlu negatif ya di sini. So, kita boleh pindahkan. So, kita boleh ambil terus SOR, kita bandingkan dua ni. Ini, tempat ini di depan X, nilai ini adalah sama dengan SOR. So, SOR sama dengan 3 per 2 ataupun hasil tambah punca dia adalah alfa tambah beta. Alfa tambah beta sama dengan 3 per 2. Okey, alfa tambah beta sama dengan 3 per 2. Dan product of root POR ataupun HDP hasil darab punca adalah negatif 3. Hasil darab punca adalah alfa darab beta. So, alfa beta sama dengan negatif 3. Okey. So, sekarang kita nak tukarkan, kita nak dapatkan produk equation yang baru, persamaan yang baru dengan punca dia adalah alfa per 3 dan beta per 3. Okey. Pertama sekali, untuk menghasilkan equation yang baru perlu merujuk kepada equation ini ya. Sebab apa? Di sini kita menggunakan HTP dan HDP, SOR dan POR. So, SOR hasil tambah darab, hasil tambah punca dia adalah untuk equation yang baru ialah alfa per 3 tambah beta per 3. Okey. So, alfa per 3 tambah beta per 3, kita akan dapat apa? Alfa tambah beta per 3. Okey, alfa tambah beta per 3, alfa tambah beta sama dengan 3 per 2. So, kita boleh masukkan nilai alfa tambah beta dengan 3 per 2. Gantikan alfa tambah beta dengan 3 per 2. So, 3 per 2 bahagi 3, kita akan dapat berapa? 3 per 2, 3 potong-potong, kita akan dapat 1 per 2 bagi, ini adalah nilai SOR yang baru. Okey, equation yang baru kita sudah dapat. So, kita sudah tahu nak letak value apa di sini. And then next ialah kita nak cari POR bagi equation yang baru. So, POR bagi equation yang baru adalah
alfa per 3 darab dengan beta per 3. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat alfa darab beta per 9. Okey, alfa darab beta sama dengan negatif 3. So gantikan alfa darab beta dengan negatif 3, kita akan dapat negatif 3 per 9 sama dengan negatif 1 per 3. Okey, negatif 1 per 3. So kita masukkan ke dalam equation itu, kita akan dapat x square minus SOR. SOR adalah 1 per 2. So 1 per 2 x tambah POR. POR adalah negatif 1 per 3 sama dengan 0. Okey, ini dah betul ya jawapan, cuma bentuk dia tak cantik. So kita cantikkan dia. First step ialah dua denominator ini kita samakan dulu. Macam mana? Darab dengan 3, ini pun darab dengan 3, ini darab dengan 2, ini darab dengan 2. Okey, yang depan ni biarkan dulu. So kita akan jadi apa? Dia akan berubah bentuk menjadi x square minus 1 darab 3, kita akan dapat 3 per 6x minus 2 per 6 sama dengan 0. And then kita nak menghilangkan pecahan ini ataupun fraction ini, kita buat macam mana? Kita darabkan ke semua ini dengan 6. Okey, so kita akan dapat seperti yang jawapan yang tersedia, iaitu negatif x square minus 3x minus 2 sama dengan 0. Sebab apa? Bila kita darabkan dengan 6, sini akan jadi 6x square. Jika 6 darab dengan negatif 3 per 6, 6 ini akan potong dengan per 6 ini. Dan di sini 2 per 6 darab dengan 6, jadi 6 di bawah ini denominator dia akan terpotong, akan mati dengan kita darabkan dengan 6 tadi. So kita akan dapat negatif 2 sahaja. Okey, itu untuk soalan yang A. Okey, untuk soalan B, dalam rajah 5.23 ialah titik pusingan pada graf yang mempunyai persamaan berbentuk y sama dengan p x tambah h 2 kuasa 2 tambah k. Okey, so pertama sekali dia minta cari nilai p, h dan k. Okey, so ini adalah bentuk persamaan setelah kita melakukan kaedah penyempurnaan kuasa 2, completing the square method. Apa fungsi kita menukarkan bentuk general quadratic equation kepada bentuk ini? Ialah pertama sekali dia adalah menyenangkan hidup kita untuk kita kenal pasti di mana maksimum ataupun minimum point dia. Okey, kita nak tahu point maksimum ataupun point minimum dia, ataupun dia panggil sebagai turning point, titik pusingan. Kenapa titik pusingan? Sebab titik ini adalah titik paling hujung. Kerana apa? Quadratic graph dia akan berbentuk curve seperti ini. Maknanya ada tempat dia akan patah balik ya, curve. So di sini untuk kita mengenal pasti titik minimum dia ialah value di dalam ini adalah menunjukkan untuk kita menunjukkan titik x, nilai x bagi titik minimum ini. Tapi bukannya kita terus ambil h ini ya, samakan dengan 2. Salah ya. Cara dia ialah jika dalam bracket kita perlu samakan dengan kosong dahulu. Okey, samakan dengan kosong, pindah h ini ke sana dahulu. So x sama dengan negatif h. Okey, negatif h ini adalah nilai 2 di pusingan, di titik pusingan ini adalah nilai koordinat x, nilai x bagi koordinat titik pusingan ini iaitu 2. So negatif h sama dengan 2. So h sama dengan negatif 2. Okey, dan k adalah untuk menunjukkan koordinat y bagi titik pusingan graf ini iaitu 3. So k terus ambil dia, terus kita boleh baca terus, tak perlu equalkan dengan 0 ke apa sebab dia bukan di dalam bracket. Ingat, jika dalam bracket kena equalkan dengan 0 dahulu ya. Luar bracket terus ambil sahaja. So k sama dengan 3. Okey,
Sebab nilai Y dia adalah 3. And then P macam mana nak buat? P di sini kita diberi bahawa pintasan Y dia adalah 23 dan koordinat di sini adalah dia terletak pada paksi Y. Paksi Y nilai X dia adalah 0 dan nilai Y dia adalah 23. Okey. So kita dah tahu koordinat dia, kita masukkan nilai X dan Y ke dalam equation berserta dengan nilai H ini. So Y dia adalah 23 sama dengan P yang kita perlu cari. X dia adalah 0, H adalah negatif 2, kuasa 2, K adalah 3. Okey, so kita buka bracket ini. So kita akan dapat negatif 2 square, kita akan dapat 4. Okey, 4P tambah 3. Pindahkan 3 ke sana, 23 tolak 3, kita akan dapat 20 sama dengan 4P. So, P sama dengan 20 per 4. Kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 5. So, P sama dengan 5. Itu untuk soalan ini.